Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal bersama dengan saya sampai ke hujung rancangan nanti. Baik, rezeki memang saya rasa menyebelahilah rider-rider ni. Sebab apa? Sebab tanggal 14 Januari ini ataupun yang tempoh hari ini bermulalah pelaksanaan PKP sekali lagi berikutan kes COVID-19 ini yang semakin hari semakin bertambah ya. Dan kini pembawa makanan ataupun rider ni memang macam saya rasa menjadi salah satu lubang pekerjaan yang mudah didapati dan mudahlah untuk kita mendapatkan seberapa banyak wang ya oleh kebanyakan mereka yang mungkin terjejas akibat COVID-19 ini. Ada yang mungkin berhenti kerja ataupun pendapatan terjejas, jadi mereka ni bertukarlah untuk menjadi penghantar makanan ini. Tapi dalam tempoh PKP yang dilaksanakan ni, kita dapat lihat ya kebergantungan masyarakat kepada food rider ni untuk mendapatkan menghantar makanan ini adalah tinggi sebenarnya. Dan walaupun pekerjaan rider ini dilihat membawa pulangan lumayan di waktu COVID ini, pasti terdapat pelbagai cabaran yang masyarakat mungkin tidak tahu. Jadi untuk itu kita nak kupaskan topik ini, kita bersama dengan Arif Ashraf Ali, Presiden Persatuan Pemandu Grab Malaysia. Assalamualaikum, Cik Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat ya. Dan saya harapkan Cik Arif pun sihat jugalah dekat sana. Baik Cik Arif, saya nak tahu juga tempoh hari untuk MCO ataupun PKP 1.0, kita dapat lihat dia pemandu ataupun yang membawa makanan ini, rider-rider ni semakin hari semakin bertambah. Sebab apa? Sebab mereka dapat pendapatan yang lumayan saya rasa untuk PKP 1.0. Jadi benarkah di waktu PKP ni ya memang rezeki untuk penghantar makanan ataupun food rider ni, Cik Arif? Baik, kalau kita lihat dari PKP yang pertama tempoh lalu, kita dapat lihat peningkatan ni memang orang kata melonjak naiklah permintaan penghantaran makanan ataupun penghantaran barangan lah. Tapi bila kita tengok PKP yang kali kedua ni, kita boleh kata permintaan meningkat, tetapi boleh kata tak sebanyak PKP yang pertama kerana masih lagi ada kedai yang buka, masih lagi orang kata kita boleh keluar untuk beli barangan walaupun jarak 10 km. Jadi saya kira mungkin rakyat sekarang ni lebih bersedia untuk PKP yang kedua ni berbanding PKP yang pertama lah. Jadi kalau nak kata permintaan tu ianya meningkat daripada biasalah, maknanya masa tempoh PKPB kita lihat ada penurunan dalam permintaan penghantaran makanan ini. Tapi setelah masuk PKP, jadi ramai yang work from home dan juga ramai yang berada di rumah. Jadi kita boleh kata permintaan sekarang ini meningkat berbanding PKPB baru-baru inilah. Ya, betul tu. Sebab apa? Sebab ketika PKP fasa yang pertama, memang waktu ketika itu memang dah lockdown dah, memang orang tak boleh keluar rumah, peniaga pun tidak dibenarkan untuk berniaga, tapi kelonggaran diberikan untuk PKP fasa kedua ini ya, di mana mereka boleh berniaga kan. Jadi mungkin sedikit sebanyak pendapatan itu mungkin kuranglah kan berbanding PKP tempoh hari. Baik. Ramai nak tahu juga. Kita lihat ya macam orang duk cakap yang rider-rider ni sebenarnya wah untunglah PKP ni kan, boleh buat duit. Tetapi mungkin kita tak tahu di samping mereka ini dapat pendapatan yang lumayan ni, mungkin ada cabaran-cabaran rider ini dalam untuk menjalankan kerja mereka ini dalam situasi pandemik ini jika dibandingkan dengan sebelum kewujudan COVID-19 ini. Arif. Okey, mungkin sebelum ini lebih mudahlah dari segi kontak dan sebagainya, dari segi penjagaan, sanitizing dan juga mungkin ada yang perlu memakai sarung tangan, glove dan sebagainya. Kalau kita tengok sekarang ini kadang-kadang mungkin kesukaran seperti tempat penghantaran tersebut, tidak adanya peletakan makanan. Ada setengah tempat, setengah kondo ataupun perumahan itu mereka sediakan tempat untuk rider ni meletakkan makanan dan juga di situ rider boleh ambil makanan di situ. Okey. Antara cabaran mungkin ialah kalau rumah tu tak ada lift dan sebagainya, menggunakan tangga. Ini salah satu cabaran di mana adalah satu kewajipan rider ni untuk menghantar hingga ke rumah pelanggan masing-masing. Bergantung kepada keadaan lah. Atau sebab ada setengah kondo dia tidak membenarkan rider ni untuk menghantar terus ke pintu rumah pelanggan. Jadi ada tempat ataupun kawasan ataupun lobi yang mereka meletakkan makanan. Dan cabaran satu lagi mungkin saya boleh kupas sedikit, di mana ada setengah Grab rider ini tidak dapat membuat pemilihan dari segi untuk menghantar makanan yang halal ataupun non halal. Jadi ini menimbulkan sedikit kegusaranlah. Sekiranya pihak-pihak penyedia perkhidmatan ini, baik Grab bandar atau apa sahaja yang ada di pasaran sekarang ini, tidak memberikan pilihan kepada rider sama ada untuk menghantar yang halal sahaja ataupun non halal sahaja.
Jadi ini antara intipatilah di samping menjaga kontak untuk tidak berhubung terus dengan pelanggan, dan biasanya kebanyakan daripada PKP pertama, banyak pelanggan yang telah pun belajar tentang macam mana nak menerima penghantaran mereka, seperti mereka sediakan bakul di luar rumah, jadi tidak ada kontak dengan rider itu sendiri. Jadi kita dapat mengekanglah daripada penularan wabak daripada sama ada pelanggan yang mungkin dah positif tapi mereka berada di rumah untuk pesan makanan mereka, jadi tak ada kontak menyediakan tu boleh membantu daripada penularan wabak ini di kalangan rider itu sendirilah. Ya, itu antara cabaran yang perlu kita ketahui lah sebenarnya. Kita nampak benda ni macam simple, senang saja kan, tetapi sebenarnya rider-rider ni tahulah, fahamlah ya, itu tak termasuk lagi pelanggan-pelanggan yang cerewet dan sebagainya kan. Kita harus berkomunikasi dengan mereka ini. Sepanjang tempoh pandemik ini, ya kebanyakan daripada mungkin pekerja-pekerja dalam pelbagai sektor, kadang-kadang mereka ni nak pergi ke mana-mana ataupun nak pergi kerja, mereka ni harus melakukan swab test dan sebagainya. Untuk yang menghantar makanan ini bagaimana SOP-nya tu? Ya, adakah mereka ini kena buat swab test dulu ke, ataupun mereka ni sebelum pergi kerja mereka kena buat pemeriksaan suhu dan sebagainya? Bagaimana Cik Arif? Okey, jadi bagi rider ni mereka lebih kepada menjaga diri mereka sendirilah. Sekiranya mereka ketahui suhu mereka tinggi ataupun mereka ada gejala demam dan sebagainya, okey, akan digalakkan untuk membuat swab test. Berdasarkan skala yang kita tengok, alhamdulillah ada sebelum ni lah, masa PKP yang pertama, ada rider yang bergejala dan sebagainya, mereka terus pergi ke swab test dan alhamdulillah negatif rider tersebut, dan pihak Grab juga ada menyediakan kepada rider-rider ini untuk swab test, untuk memastikan mereka tidak mempunyai wabak tersebut, bagi menjamin keselamatan penghantaran-penghantaran yang dilakukan oleh pihak rider kita lah, ya, khususnya di Klang Valley ataupun di mana sajalah di seluruh Malaysia. Betul. Saya nak tahu jugalah, mungkin yalah, kalau kita perhatikan kerajaan juga banyak ya menolong, membantu golongan-golongan mereka yang terjejas ini ya. Sebab apa? Sebab saya nak relatekan dengan ni kes ataupun peristiwa di luar negara. Media di sana, iaitu di New Delhi, India, melaporkan seorang pewantar pizza dekat India tu telah membuat penghantaran makanan kepada 72 keluarga dalam tempoh 20 hari lalu, dan beliau ni disahkan positif. Macam dekat Malaysia ni, okey, apakah langkah yang mungkin kerajaan ataupun pihak pengurusan food rider ni lakukan untuk mereka ni menjaga rider-rider ni supaya mereka ini tidak dijangkiti ataupun mereka ini menjangkiti pelanggan-pelanggannya, Cik Arif? Salah satu proaktif yang dilakukan oleh pihak IHO seperti memberikan notifikasi setiap kali mereka memulakan pekerjaan mereka. Jadi mereka memastikan mereka menggunakan sanitizer, dan mereka digalakkan untuk menggunakan sarung tangan, dan walaupun menggunakan sarung tangan mereka perlu sanitize juga. Dan kita sentiasa menggalakkan rider-rider ini untuk memeriksa suhu badan mereka sebelum mereka keluar dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah apabila rider mengambil makanan di vendor-vendor, mereka juga perlu menjalani pemeriksaan suhu dan juga mencatatkanlah maklumat mereka, ataupun mereka scan QR code bagi MySejahtera di setiap premis yang mereka mengambil makanan. Jadi kat sini juga merupakan salah satu cara bagi pihak pengantaran dan juga vendor untuk mengawal penularan wabak. Dan dari segi kerajaan, saya rasa adanya penyediaan swab test yang berkala kepada pihak-pihak rider ini, tapi saya rasa belum lagi lah dengar kes-kes yang berat melibatkan pihak rider ini, kerana mereka memberikan disiplin yang penuh dalam penjagaan, terutamanya semasa mengambil makanan dan juga semasa penghantaran makanan, apatah lagi apabila mereka pulang ke rumah lah. Seperti kita mencuci pakaian mereka selepas pulang dari kerja dan menggunakan pakaian baru setiap hari, dan sanitize motosikal mereka dan juga helmet mereka, dan apa juga peralatan yang mereka gunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ini sangat penting bagi memastikan mereka tidak terdedah kepada gejala wabak COVID-19 ini.
Ya, kita harapkan juga bahawa mereka ini sentiasa dilindungi lah ya. Cik Arif, mungkin Cik Arif boleh kongsikan antara prosedur lah ya. Kalau andai kata ada rider-rider ni yang mungkin mengalami simptom dijangkiti COVID-19 ataupun ada kontak rapat bersama-sama dengan pesakit COVID-19 ini. Adakah pihak pengurusan memang sentiasa hari-hari memantau pergerakan rider-rider ini ataupun diri rider itu sendiri yang perlu mengetahui sama ada mereka ni sihat ataupun tidak ataupun mereka ni harus melaporkan kepada pihak pengurusan rider? Cik Arif. Baik, antara cara yang paling terbaik adalah tentunya pihak syarikat memang mengetahuilah ke mana rider dia bergerak dalam satu hari, kerana adanya log di dalam server dan sistem, jadi kita boleh cek pekerjaan yang mereka lakukan selama sehari, dan sekiranya mempunyai ada kontak rapat, mereka boleh detect awal, mereka boleh cegah awal. Dan antara cara yang paling baik sekiranya pihak rider ini terdedah dengan wabak COVID-19, dan sebaiknya pihak rider ini perlu memberitahu, perlu memaklumkanlah kepada pihak syarikat supaya pihak syarikat boleh orang kata membantu mereka, seperti swab test dan sebagainya, dan juga mereka akan suspend lah buat sementara waktu perkhidmatan mereka daripada melakukan pekerjaan ini bagi mengekang penularan wabak tersebut. Dan antara yang paling kita boleh katakan, kebanyakan rider ini memberikan kerjasama yang baiklah kepada pihak pengurusan untuk memaklumkan sekiranya mereka terdedah ataupun mereka mempunyai gejala-gejala simptom dalam wabak 19. Itu yang paling pentinglah. Alhamdulillah mereka memberi kerjasama yang sangat baik sepanjang mereka melakukan tugasan sebagai rider. Ya, alhamdulillah ya. Dan yang paling penting kita ni janganlah simpan-simpan ya. Kita harus berterus terang. Janganlah kita dok fikirkan alamak kalau tak kerja ni tak dapatlah duit dan sebagainya kan. Kita harus memikirkan masa depan negara, masa depan masyarakat ya kan. Nanti takut lebih teruk dan sebagainya. Baik, terima kasih Cik Arif ya di atas masa yang diberikan kepada kami penerangan. Ya. Baik, terima kasih Cik Arif. InsyaAllah, terima kasih. Sama itu dia Arif Ashraf Ali, Presiden Persatuan Pemandu Grab Malaysia ya, membincangkan tentang rezeki lah bagi mereka ni ataupun rider-rider yang menghantar ini. Ya, kita faham bahawa sekarang ini ramai di antara peniaga yang dah mula beroperasi. Mungkinlah pendapatan itu sedikit terjejas ya. Lebih-lebih lagi mereka ni beroperasi sehingga jam 8 malam sahaja, dan kalaulah pukul 12 dan sebagainya mungkin lebihlah menambahkan pendapatan kepada golongan pemandu-pemandu Grab ini untuk menghantar makanan kepada anda semua. Baik, koresponden pertama telah sampai ke penghujung rancangan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.